Alhamdulillah kita sambung kembali dalam podcast Sembang Tak Habis. Memang sembang kita belum habis lagi. InsyaAllah kita akan terus kepada, kita dah dengar sedikit bagaimana perjalanan Bro Firdaus dalam mendalami agama Islam. Dan menariknya selepas memeluk agama Islam, saya rasa ada perjalanan yang agak panjang selepas itu. Ya. Kemudian Bro Firdaus bangun dengan satu NGO, tak silap saya, MRRM. Ya. Dia adalah NGO. Ya. Dan mungkin di kesempatan ini Bro Firdaus boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan peranan MRRM dan apa yang MRRM telah buat sepanjang ni lah. Dia sebenarnya penubuhan MRM tu dia bukan sesuatu yang saya rancang dari awal. Okay. Sebab MRM tu dia bermula dengan hanya Facebook saja. Facebook group pada waktu itu pada tahun 2008. So pada tahun 2008 saya baru 3 tahun memeluk Islam, jadi rasa macam kesunyian sikit. Kita tak tahu berapa ramai mualaf kat luar, dan pada waktu itu 2005 baru Facebook bermula. Baru 3 tahun peluk Islam, lepas tu bercadang. Tak, saya bukan nak buat NGO pun, just nak get together. Sebab zaman 90-an kita ada social media juga. Social media kita macam kita kata Friendster, betul. kan, MySpace, yang tu yang dah jadi sejarah. Betul. Tapi kita tak gunakan sepenuhnya pada waktu itu, sebab waktu itu internet bukan sesuatu yang mudah diakses dan dimiliki oleh semua. Betul. Dan kita kena ingat pada zaman itu juga dia adalah era GPRS. Kalau dulu kita dapat Edge pun, EDGE tu pun kita rasa wow, laju dah. Kan? Apatah lagi kita nak bercakap tentang 3G, 4G, 5G yang kita ada miliki sekarang. So dia adalah zaman yang berbeza pada waktu itu. Kan? So bila baru 3 tahun masuk Islam, rasa kesunyian, okeylah buatlah satu Facebook group. Facebook group tu waktu tu saya buat adalah Malaysia Chinese Muslim. Tapi lepas tu saya fikir, kenapa aku nak letak Malaysia Chinese Muslim? Kenapa aku nak sempitkan? Walaupun waktu tu saya tak belajar agama sangat, saya fikir kenapa aku nak sempitkan kepada perjuangan bangsa? Kan? Islam telah meruntuhkan tembok perkauman, bangsa, betul. bahasa semua Etnik tu kan. So etnik tu, kenapa saya nak letak Malaysia Chinese Muslim? Okey, saya tukar. Malaysia Reverted Muslim. MRM. Okey lah. So bila letak Malaysia Reverted Muslim tu, adalah kawan-kawan kita berborak hanya sekadar di Facebook je. Okey. Tak pernah jumpa pun. Okay. Cuma bila tahun 2010-2011 lebih kurang begitu, kami kata, jomlah, kita rasa nak pergi jumpa kawan-kawan kita dekat Ipoh pula. Tak pernah jumpa. Kata, kita jumpa kat situ. So, first time jumpa kami terus pergi ke Ipoh. Dan selepas tu, kami lebih aktif. Dalam tempoh aktif tu, sebenarnya, adalah aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Okay? Ada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Tetapi kemudian, bila tahun 2013, lebih kurang dalam penghujung tu, kami fikir, kita, dan waktu tu saya dah full time. Dia sebenarnya ada satu fasa. Saya ada fasa saya sebelum Islam, setelah memeluk Islam, dan setelah belajar Islam. Dia ada beberapa fasa tu. Sebab setelah saya memeluk Islam 2005 hingga 2011, saya amal Islam yang saya tahu. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, tak minum arak, tak makan babi, sebab itu makanan favourite saya. Kan? Sebab tu orang tak boleh provoke saya dengan, you makan babi sedap. Saya kata saya tahu, tak payah nak provoke saya. Saya tahu, sebab itulah saya makan. So apa masalah dia? Kan? So minum arak, judi tu saya tak buat. Semua benda tu saya tak buat. Cuma saya tak tahu tentang rukun iman, rukun Islam, benda-benda yang lebih-lebih tu saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tahu saya Muslim. So saya tahu ada pantang larang dia. Saya tak sembah benda lain dan sebagainya. Tapi waktu itu bila saya tengok kembali apa yang telah saya buat pada zaman tu, ada juga benda kurafat aku buat. Contoh bila anak laki saya, baby baru dilahirkan, dia menangis tak berhenti-henti. Kena ada pasang. Apa amalan dia? Apa amalan orang Melayu? Kalau pasang tangkal lah. Bukan tangkal. Dia suruh letak surah Yasin dekat bawah bantal, letak gunting dekat bawah bantal. Dia sebab kadang tradisi ni bergantung kampung juga kadang kan. Itulah. So, saya tak tahu, saya mualaf kata kena buat. Okeylah buat kita mana sebab tahu. Melayu dengan petua-petua ni memang banyak. Contohnya budak baru lahir, nak bagi budak tu cerdik, nanti uri tanam dengan pensel. Ya, saya buat. Tanam dengan pensel. Tanam dengan pensel, lepas tu. Tapi kalau nak saya kata kalau hari ni kita nak buat, kalau kata nak buat percaya dengan kepercayaan, kalau tanam pensel mungkin takut tak cerdik, tangan anak laptop terus jadi cerdik sikit. Hadis terus. Hadis terus. Yes. Sebab semua dah ada kan. So waktu tu saya buat lah. Tapi bila saya dah belajar, sebab agama Islam dia mengajar kita jadi lebih logical. Betul. So
Kalau letak pensel tu adalah untuk lebih logikal, untuk lebih cerdik, untuk baby tu lebih cerdik, kan? Okay. Uh, so, lebih baik aku tanam hard disk, kan? Ataupun, kalau saya nampak ada orang yang kurang cerdik ni, mak bapak dia lupa tanam ke? Tak, kalau saya nak jadi lebih kritikal lah kan. Ataupun saya kata, kalau orang Cina kapir, orang India yang kapir, kan, dia tak tanam uri macam tu, dia tak tanam pensel macam tu. Tapi ada yang belajar bagus tak? So, bagus. mereka tanam uri letak pensel juga ke? Tak juga kan? Yeah. So, tak kot. So bila agama tu mengajar kita hidup dengan kebenaran. Kebenaran tu berpaksikan kepada bukti, bukan kepada orang kata. Tak. Dulu saya beragama orang kata. Sekarang ni kita apa Allah kata, apa Rasul kata. Betul. Dengan berbukti. Betul. Kan? So 2011 dah start. Dan 2011 tu saya dah start belajar setelah jumpa dengan Syekh Husaini pada waktu itu. Dia bagi inspirasi kepada saya untuk belajar agama dan berdakwah. Saya buat apa yang saya mampu. Jadi 2013 tu saya kerja sebagai senior account manager untuk buat sales, online sales, online advertising sales. Saya buat di sebuah syarikat antarabangsa. So saya buat gaji bulanan dapatlah 5 angka. Dapat 5 angka, alhamdulillah. Basic. Dan saya boleh kata kebanggaan. Kebanggaan sebab apa? Tahap akademik saya tak pernah malu nak bercerita dengan orang. Bukan saya menggalakkan orang sama. Tetapi nak bagi tahu tahap akademik saya adalah sekadar SPM. Ada tak saya ada peluang tak untuk masuk ke university ataupun college? Ya, saya ada. Saya dapat 2 tawaran beasiswa tapi saya tak masuk. Sebab saya nak kerja. Kenapa saya nak kerja? Walaupun di situ ada beasiswa sebab keadaan ekonomi family tak bagus. Kan? Dan saya lebih suka nak berusaha dan saya tahu saya nak bekerja. Sebab bagi saya adalah kejayaan saya tu tak ditentukan berdasarkan sekeping CJ saya. Walaupun CJ tu penting. Betul. Tapi bidang yang saya minat tu mungkin lebih kepada bidang pengurusan, bidang sales dan sebagainya. Tak apa. Dan alhamdulillah, of course, adik-adik yang mendengar ni janganlah pula kata belajar sampai SPM tak dah. You all boleh belajar lagi tinggi. Betul. Dia ikut sebenarnya apa kita nak buat sungguh-sungguh. Cuma yang penting tu adalah sikap kita. Sikap kita. Saya telah buktikan sebab setelah saya terus kerja, saya dapat kerja, saya jadi sales manager. Nah, saya sebagai seorang yang hanya ada SPM, saya boleh jadi sales manager. Ada kerja-kerja yang membolehkan, tapi saya terus belajar. Saya belajar apa itu management, saya belajar apa itu HR, saya belajar apa itu ilmu-ilmu berkaitan benda-benda lain kan, ilmu sales dan sebagainya. Saya belajar, saya pergi kursus, saya bayar dan sebagainya. Self-improvement, self-investment. So saya pergi. Kan? So kemudian saya juga jadi, saya ditawarkan marketing manager, ditawarkan business development manager, saya menjadi event manager. So mana saya dapat semua ni? Adakah saya pergi ke college ataupun university? Tidak. Tapi semua itu adalah sikap kita kena betul. Disiplin kita kena ada. Komitmen kena ada. Betul. Kan? Jadi bila saya sebagai senior account manager tu, basic saya alhamdulillah 4,000 lebih 5,000. Basic saja. So kalau ada orang kata, oh dia nak berdakwah ni sebab dia tak boleh cari makan. Dulu Tourism Malaysia tu klien saya, CIMB tu klien saya, DG tu klien saya, Celcom tu klien saya, Nokia tu klien saya. Come on lah. Kan? Sales saya dengan satu dengan Tourism Malaysia, saya dapat kontrak untuk terus tahun 1.5 million. So dari sudut gaji purata tu lebih kurang dalam 5 angka sebulan. Tapi bila minat saya terhadap dakwah tu, rasa best lah. Best tu bukan sebab ada pulangan duit. Dia berbeza dengan bila kita dapat sales. Sebab kita nampak commission. Ya, betul. Tapi bila kita buat dakwah tu, saya rasa satu kepuasan tu yang tak sama dengan bila saya buat sales. Tak sama. Apa berbeza dia? Berbeza dia adalah, wow, best lah. Bila kita bercakap pasal Islam dengan orang kan, orang tu tak masuk Islam bukan soal kita. Tapi orang tu, oh macam tu. Dan you feel that you have done something to propagate your religion yang Allah suruh, dan juga to defend your religion daripada disalah fahami, daripada diserang oleh orang lain. Kita rasa kita telah mengikuti sunnah Nabi untuk melakukan benda tu. Sebab Nabi 23 tahun berdakwah tu, dia boleh hidup dengan kaya raya, tetapi dia tak nak semua itu, bukan kerana tak ada tawaran, bukan kerana tak ada kemampuan. Tetapi dia tak melakukan dakwah. Jadi saya rasa
seronok bila dapat buat benda itu. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Berhenti kerja 2013. Saya masih ingat tarikh dia. 15 Januari 2013 saya berhenti kerja. Maksudnya dalam keadaan waktu tu kalau saya difahamkan Bro Firdaus dah berkahwin. Dah. Dah berkahwin. Dah. Jadi apa reaksi isteri je lah, macam kalau ikut kita, bang kita nak makan apa bang? Dah abang dah tak kerja dan sebagainya ke, ataupun sebelum berhenti tu mungkin dah 6 bulan dah ada simpanan dulu ke, macam mana? Dia sejujurnya syukurlah. Selepas saya mula belajar, ini cara saya. Saya tak tahu dengan orang lain. Selepas saya kenal dengan Syekh Husaini, hampir setiap hari, setiap malam, saya akan pergi kuliah. Okay. Saya akan pergi kuliah. Hampir setiap hari saya akan baca buku. Hampir setiap hari. Daripada selama 6 tahun pertama saya masuk Islam, saya hanya ada 3 buku tapi tak baca. Okay. Tapi selepas saya kenal Syekh Husaini, saya bukan taksub dengan dia, dia tahu. Yeah. Saya tak mengajar ketaksuban. Dia bagi inspirasi dan motivasi. Orang hari ini kenal saya sebagai anak murid Dr. Zakir Naik. Yeah. Tapi orang lupa untuk menyebut Syekh Husaini yang memberi inspirasi kepada saya. Tanpa Syekh Husaini, of course Allah boleh hadirkan siapa. Tapi Allah menghadirkan Syekh Husaini untuk jadi inspirasi dan motivasi kepada saya. Kan? So, setiap hari saya baca. Dan isteri saya, Alhamdulillah, bagusnya dia adalah saya belajar. Dia tak ada kata awak mu'allaf atau tak. Sebab isteri saya, dia belajar dekat Maktab Pengajian Islam Kedah. Oh, MPIK. Kod Diang. Betul. Kedah. Okay. So, kiranya kami ni adalah, isteri saya ni adalah saudara jauh dengan bekas mufti. Dr. Badruddin. Dr. Badruddin. Ya. So, waktu majlis perkahwinan saya pun, dia hadir. Masya Allah. Dia pun hadir. So, waktu tu saya tak kenal lah. Tapi lah kita, faham. kita mu'allaf kan, tak kisah pun. Ya. So, apa yang saya belajar, saya akan share dengan dia. Apa saya belajar, saya share dengan dia. Dan dia akan ada soalan. Bila dia tanya saya soalan, saya akan jawab. Sebab saya tahu, bila saya belajar tu, saya ada niat saya nak berdakwah, saya ada niat saya nak mendidik isteri saya ada niat saya kena memperjelaskan kepada dia. Sebab bila kita dapat sesuatu yang baik, kita nak bagi kepada orang baik. Ya, betul. So, saya tahu saya ada tanggungjawab. Jadi, bila saya pergi belajar tu, saya make sure, ni saya dekat phone saya ni, masih ada nota saya mula belajar 2011 dulu. Okay. Nota saya pergi kursus semua, saya belajar, saya letak kat dalam. Sebab saya letak niat saya nak pergi belajar, saya nak faham, nak amal, nak jadi muslim lebih baik, dan saya balik nak berdakwah kepada isteri saya dengan ajar anak-anak saya. Bukanlah jadi ustaz-ustazah. Yeah. Nak bagi mereka faham agama. Betul. So isteri saya, dia faham, dia dah tahu dah. Dan dia nampak, bayangkan dia dah pernah ditinggalkan oleh saya untuk pergi berdakwah. Hampir setiap hari pergi kursus, pergi kelas. Hujung minggu, saya akan pergi kursus, saya akan pergi berdakwah. So, bila masa saya bersama dengan dia? Dan sebab itu, tak ada anak lelaki saya, tak ada seorang pun main bola. Tak ada. Walaupun kata, bro, anak you mesti main bola kan? Sebab bapak dah pernah main peringkat Malaysia kan? Yeah. Mesti anak main bola. Qadar Allah, ketika 2011, saya boleh kata 13 tahun lepas, waktu tu anak sulung saya baru 4 tahun. Kan? Ketika dia mula membesar, hampir setiap hari saya pergi kelas. Dia dalam hidup ni, kita mesti kata utamakan apa yang lebih utama. Saya tak suka gunakan perkataan korban. Sebab bagi saya korban tu seolah-olah kita buat satu yang rugi, terpaksa. Macam ada self sympathy. Saya tak suka mindset self sympathy tu. Meletakkan diri kita sebagai seorang mangsa. Bukan. Bagi saya adalah saya membuat satu pelaburan. Kadang-kadang bila kita hanya ada duit ni sebanyak ini, kita hanya boleh buat satu pelaburan. Contoh, saya suka main bola. Dan demi main bola dulu, panggillah saya anytime pun. Pukul 12:30 malam pun saya pergi. Satu hari 2-3 game no problem. Sebab minat kan? Minat. Betul. Saya sanggup tak kerja untuk main bola. Itu minat saya. Okay. Saya sanggup dia buang kerja sebab nak main bola. Okay. Gila ke tak gila? Gila. Gila bola. Gila bola. Memang gila bola. Kawan-kawan saya tahu, oh bro, okay boleh. Waktu tu saya fit. So kalau orang panggil dia tahu, okay, kalau Wai Hong ada, okay. Sebab saya pun laju. Sekarang lain lah kan. Laju, fit, okay, dia tahu ada chance. So tak. Tapi bila saya dah start dakwah, dah belajar agama, itu dah jadi passion. Rupa-rupanya itulah perjalanan yang Allah sebenarnya sediakan isteri saya untuk dia menerima satu hari saya akan full time. Dan yang uniknya, bila saya kata, saya bincang dengan, saya bagi tahu kat dia, saya bukan bincang tau. Saya bagi tahu kat dia. Dia kata saya nak buat full time dakwah. Dia satu persoalan tentang kita nak makan apa. Tak. Masya Allah. Dia tak cakap. Dia tak tanya pun. Allah. Dia hanya kata, terpulanglah kat awak yang suka hati awak.
Go ahead. Okay, go ahead. Masya Allah. Sebab apa? Sebab mindset saya adalah bila saya dah berkahwin, mindset saya memang dah bincang dengan isteri dari awal. Saya kata once kita dah ada anak, awak jaga anak kat rumah. Saya tak mau hantar kat taskah. Saya kata saya tak mau. Sebab saya lebih percaya isteri saya daripada percaya orang luar. Okay? Dan saya kata biar saya susah. Dan awak kena faham, kalau saya sibuk kat luar, adalah untuk yang ni. Bukan saya main-main kat luar. Okay? So saya akan susah kat luar, make sure awak ada masa dengan anak. Dan saya bagi tahu pada isteri dari awal, saya kata, biarlah salah, of course kita kalau boleh sebagai ayah dengan ibu, kita harap kedua-dua kita melihat anak kita membesar depan mata kita. Betul. Tapi saya kata, kerana saya tahu saya ada komitmen, saya ada benda yang saya perlu buat untuk kelangsungan hidup kita, biarlah salah seorang daripada kita, kalau saya kata dalam keadaan, jika kalau kena pilih, jangan kita dua-dua sibuk bekerja di luar, dua-dua kita langsung tak ada memori bila dan bagaimana anak kita membesar. Biar isteri saya tahu ada memori, dia lihat anak-anak membesar. Saya tak tahu, tak apa. Saya boleh tanya isteri, macam mana dia dulu? Oh, macam ni, okey. Dia akan kat rumah ambil gambar. You ingat kalau you hantar kat taskah, orang yang penjaga tu dia akan hantar taskah. Assalamualaikum tuan, ni anak kamu sedang buat ni. Dia akan hantar buat 30, video. 40 Berapa orang banyak ada. anak dia nak kena jaga? Betul. Kasih sayang sama? Tak. Tak mungkin. Biar saya susah, biar isteri boleh enjoy dekat rumah tengok anak-anak membesar. So mindset saya, satu perkataan pun dia tak kata, kita nak makan apa kalau awak ni? Tak. Sebab dia dah faham perjalanan saya tu. So dia sokong. Dia sokong. Dan Alhamdulillah. So 2013 nak buat NGO, dah buat dakwah, lepas tu rasa nak buat lebih serius, nak buat lebih aktif. Rasanya kita kena daftar lah. So, dan kemudian Alhamdulillah kami daftarkan MRM tu, Multiracial Reverted Muslim, pada 5 Februari 2014. So tahun ni tahun ke-10. Alhamdulillah. Tahun ke-10. Dan awalnya memang hanya mensasarkan nak buat dakwah di Malaysia saja. Sebab saya sedar kekurangan saya dalam bahasa English. Kan? Kekurangan. Tapi saya belajar. Sebagaimana saya sebut awal tadi kan, Mandarin saya agak teruk. Sekolah rendah, sekolah menengah saya tak. Tapi selepas sekolah menengah, baru saya belajar Mandarin. Macam mana saya belajar? Lagu. Lagu juga. Okay. Jay Chow lah, Lee Hom lah, David Tao lah. Dengan lagu. Pronunciations Mandarin. Tak adalah perfect. Tapi hari ini saya boleh berkomunikasi. Nak kata terlalu baik tak, tapi bolehlah faham apa mereka kata. Kan? So, okay, boleh. Tak ada masalah. So, saya suka belajar benda-benda begini. So, waktu tu hanya nak fokus dakwah di Malaysia sahaja, nak fokus pada street dakwah, nak fokus kepada benda-benda yang biasa. Mungkin hari ini orang lihat, oh, Bro Firdaus dia ada Facebook page, ada few 100,000 followers dekat pelbagai platform. Campur-campur mungkin ada 1 juta lebih. Adakah itu sasaran saya dari awal? Sejujurnya, ini kisah yang ramai tak tahu. Facebook page saya yang ada 500 lebih ribu followers tu, bukan saya yang buat. Tu bukan saya buat. Asalnya dibuat oleh seorang sukarelawan kami. Masya Allah. Dia dah buat, saya pun tak tahu kewujudan Facebook page tu, sehingga ada orang DM, dia kata, bro you ada Facebook page yang lain ke? Saya kata, oh, Facebook page yang lain? Saya hanya personal profile saya je. Dia kata, tak, ada satu. Ke orang tu menyamar you? Saya kata, mana satu? Hantar. Bila dia hantar, ini bukan saya. Oh, okay. Saya kata, saya tak pernah buat. Sebab apa? Sebab waktu itu, mindset saya adalah, siapa yang ada Facebook page ni mesti popular. Okay. Tak pun perasan popular. Okay. Oh, okay. Perasan popular. Betul okay, tak? Betul. Contoh, you ada Facebook page tak? Tak ada. Tak ada. Profile. Sebab kita rasa kita biasa. Betul. Sebab saya nak buat dakwah tu adalah sebab saya rasa seorang biasa. Saya hanya sebagai seorang Muslim biasa nak buat kerja yang biasa, yang Muslim memang kena buat. Sama ada you buat tak buat itu lain cerita. So saya tak nampak kerja dakwah yang saya buat ni adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab biasa je. Kalau kita kata engkau solat 5 waktu, okey. Apa yang luar biasa tentang solat 5 waktu? Betul. Engkau solat 5 waktu, Masya Allah. Kita akan rasa terkejut kalau orang kata terkejut dengan kita solat 5 waktu. Sebab benda biasa. Ya, betul. Jadi bila ada Facebook page tu, saya start tanya dalam volunteer group. Saya kata, ni siapa? Ni siapa yang buat ni? Dia kata, Lala, ada orang mengaku. Saya brother. Saya kata, kenapa kau pergi buat tak bagi tahu? Dia kata, sebab saya tahu. Pernah tanya dekat brother tak nak. Okay. Sebab dia orang memang tahu saya tak nak. Sebab saya tak rasa bukan niat saya nak jadi popular pun. Dan malahan ada satu anekdot. Uniknya,
Bila kita kata ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Allah, kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu kan. Bila selepas saya berhenti kerja, tak lama lepas tu saya dapat tawaran untuk daripada satu syarikat rakaman untuk jadi tetamu, untuk jadi host travelog mereka. Waktu tu saya ingat scam. Saya ingat aku ni tak pernah jadi host kot. Apa pasal tiba-tiba nak ambil aku jadi host rancangan TV pula? Dah lah muka tak handsome kan. So kenapa nak jemput saya? Tak ada pengalaman, ramai lagi host kat luar kan. Lepas tu dapat. Bila dapat, waktu tu saya tak terus terima tau. Orang pertama saya pergi cari Syekh Hussein je. Saya kata, I received this offer from this production house. Okay, what it's all about? They offer me to become their host for their program that will be aired in TV Al-Hijrah. Oh, okay. Tetamu Masjid Cina. Okay. Lepas tu, dia kata, okay, so what is your question? You know, Ustaz, I'm afraid. What you afraid of? Sebab biasanya orang dapat jadi host ni, dapat gaji, orang happy kan. Saya risau. Saya bagi tahu kat Ustaz. Dia kata, Ustaz, I'm afraid, just in case, because my reason of resign to do dakwah is to please Allah. I'm afraid, takut beralih. Once I, expose, I become popular, my intention might be swayed away, just for popularity wise, not for the sake of Allah. So I'm afraid of that. I don't want this thing to cause, that I jeopardize my akhirah. Lepas tu Syekh Hussein dia bagi satu nasihat yang bagi saya hikmah lah. Dia kata, Firdaus, those things possible. That after you become popular, your intentions to seek popularity is more. That thing is possible. But that is not confirmed, not certain. Okay. But in the world that we are living today, dia kata, in the world that we are living today, if people do not know you, your dakwah will be limited. Still doing dakwah, good. Betul. But if this is something that can help you further your dakwah better and reach a wider audience, which is certain, most probably, since your exposure in the TV is bigger. And since, so tambah lagi satu, semua kru produksi, termasuk penulis skrip adalah bukan Islam. So it is even important for you to be part of it. Okay. As someone who want to do dakwah and someone who want Islam, it is important for you to be part of it. So saya pergi lah. Masya-Allah. Bukannya saya terhegi-hegi, aku dapat tak? Tak ada. So di situ dapat job. Job tu okey lah. Tak banyak pun. Orang fikir jadi host TV ni bagus. Adalah dapat 12,000. Masya-Allah. Orang fikir banyaknya. Tak banyak. 5 minggu overseas. Okay. 5 minggu saya dekat China. Okay. Balik saya kena buat post production untuk 2 bulan. So 3 bulan. Contoh kita ambil 3 bulan. 3 bulan 12,000. 4,000 sebulan. Banyak. You kena buat kerja banyak. Tak lagi you kena tinggalkan family you. So waktu tu isteri saya pun dah biasa kena tinggal dengan saya. So saya keluar berdakwah. So dari situ saya start. Tapi Alhamdulillah tahun 2014 tu dapat jemputan pergi Australia. Dan di situlah bermulanya pengembaraan untuk lebih berkembang. Dan Alhamdulillah saya boleh kata saya tak pernah buat Facebook ad ataupun apa-apa iklan untuk mendapatkan followers. Mungkin kalau yang dah ikut saya lama akan tahu, I speak my mind. Dekat medsos saya, I speak my mind. Walaupun ada kalanya apa yang saya cakap tu akan menyusahkan saya ataupun akan menyebabkan orang tak suka pada saya. Tetapi mindset saya sejak saya belajar dan faham Islam ni adalah keredaan Allah itu first. Dan saya pegang hadis ni kuat-kuat, erat-erat apabila saya berdepan dengan konflik dan kita kata persimpangan dilema nak pilih yang mana. Yang hadis ni Nabi SAW sebut bahawa barang siapa yang mencari keredaan manusia di sebalik kemurkaan Allah, Allah akan serahkan urusan mereka kepada mereka. Barang siapa yang mencari keredaan Allah di sebalik kemurkaan manusia, Allah akan cukupkan bagi dia. So bagi saya very clear cut. Apabila berdepan dengan persimpangan, sama ada saya perlu memilih apa yang Allah reda, to say something that will please Allah, but I know saying the truth that will hurt, yang akan menyebabkan orang lain tak suka, walaupun ini adalah benar, saya akan bercakap. Tetapi saya tak akan bercakap sesuatu hanya kerana nak please this person when I know benda ini Allah tak suka. Contoh simple je.
Dalam ayat Quran simple. Inna dina innallahi Islam. Satu contoh. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Harap orang kafir suka? Tak. Tak suka. Dalam Quran Allah umpamakan orang-orang yang hidup dia tanpa tujuan seperti binatang ternak. Mereka suka? Tak suka. Ada saya kisah? Tapi Allah redha. Tak pernah tak mereka kisah apa saya suka? Ya. Tak, soalan saya kepada yang juga menonton kan. Tak kala kita terlalu risau, aku cakap ni diorang suka ke tak? tidak? Betul. Betul, consideration tu betul. Tapi sebelum kita consider tu, consider this thing juga, iaitu pernah tak mereka kisah apa kita suka? Apa kita suka. They don't care what you like and what you don't like. They just care about what they like. So why you want to care so much about what they like or what they don't like? Betul. As long Allah like it, simple. Betul. So mindset yang simple kan? So saya memang dari dulu, dari kecil, sebelum Islam lagi, memang ada sikap yang a bit outspoken. Outspoken tapi saya tak menggunakan perkataan yang kotor. Okay? Dan kena faham dalam konteks saya membesar di Kepong, di Jinjang, mencarut tu adalah santapan zikir harian. Zikir harian. Okey. Kita ada zikir pagi dan petang. Okay, dalam Islam. Tetapi bagi saya sebagai Cina, membesar di kawasan Cina, dia susah untuk membentuk satu ayat tanpa satu perkataan mencarut. Susah. Mesti akan ada. Lima asara tu lah. Mesti akan ada. Dan saya boleh kata, ini saya nak cabar orang Melayu sikit. Orang Melayu ada tak perkataan mencarut yang original lah daripada bahasa Melayu? Yang tak dipinjam daripada perkataan dialek bangsa lain, orang lain, bahasa lain. Cuba fikir. Binatang tu? Binatang apa? Binatang yang BABI tu sebut. Itu mencarut ke? Oh tak. Babi tu babi lah. Memang ada dalam Dewan Bahasa dan Pusaka. Tapi kalau dalam bahasa kita cakap, tu dia kira tak ada. Cina pun panggil sesama Cina babi. Lu babi lah lu. Tak, kena faham. Konteks orang Cina menggunakan babi tu, dia kadang-kadang dia tak bermaksud penghinaan. Dia boleh bawa dua maksud. Satu, ni hencu lah. Awak ni babi lah. Dia macam gelakkan dia. Macam secara sinis. Awak ni kelakar lah. Awak ni babi tau. Itu lain cerita. Tak, dia ikut konotasi. Sebab tu orang Melayu dia tak reti nak guna perkataan la, ma, dia apa-apa ma. Sikit-sikit ma. Bila nak guna pun tak tahu. Apa ma gitu. Apa itu? Tak. Cuba, ada tak perkataan mencarut yang original? Tak tahu lah saya pun. Tak ada. Semuanya adalah pinjaman. Semua adalah pinjaman. So maksud saya adalah, saya ni Cina. Masih Cina. Saya membesar di Jinjang, saya membesar di Kepong. Jadi mencarut itu adalah part of it. Tetapi kalau dulu mungkin saya akan mencarut. Selepas masuk Islam, orang yang kenal lama, orang kawan-kawan yang lama saya, dia orang akan tahu, wah Hong, sekarang you tak mencarut lah. Dulu, wosh. Tapi susah kan nak ubah habit tu kepada macam mana nak tinggalkan benda tu. Susah. Itu adalah satu perkataan alasan. You dah try belum? Nabi SAW dah sebut tentang, sebab tu bila saya masuk Islam, saya nak ikut Islam, bukan Islam ikut saya. Saya tak boleh justify, saya Cina mah, saya Jinjang mah. Mencarut tu biasa. You bayangkan Firdaus Wong mencarut ketika ceramah dalam masjid. Lepas tu saya justify, saya Jinjang mah. Maksudnya Bro Firdaus, kita tak bolehlah guna alasan. Saya dah tak biasa, ini biasa orang kamu, tak bolehlah guna alasan gitu. Habis tu awak sebagai pendakwa, macam mana awak nak mengubah orang lain? Kalau orang lain kata, saya pun dah biasa macam tu Ustaz, nak ubah buat apa? Setuju, betul. Nabi SAW dah kata, aku tidak diutuskan melainkan menyempurnakan akhlak yang baik. Husnul khuluq. Nah, tiba-tiba dia kata, saya tak boleh beralasan begitu. Hari ini saya tetap akan outspoken. Saya tetap akan tegas. Tapi saya jaga perkataan saya. Perkataan yang tegas, bukan kasar. Perkataan yang tegas, bukan kasar. Kita kunci perkataan tu. Kejap lagi banyak lagi perkara yang menarik bakal kita sembang. Sebab kalau kita tengok bagaimana dalam dakwah sebenarnya, kalau nak buat benda baik ni banyak ustaz-ustaz kata kita kena semayang, kita kena buat pergi haji, pergi umrah, orang suka.
kita nak buat amal makruf ni senang, tapi bila mana kita nak nahi mungkar tu, saya rasa cabaran yang sangat besar. Dan selalu kalau kita ceramah kat masjid, tak ada pun orang nak marah kita. Tapi kalau nahi mungkar, ini tak boleh, ini salah dan sebagainya, saya rasa itu perkara yang sangat mencabar. Dan itu yang sedang berlaku kepada Bro Firdaus. Tapi kita nak Bro Firdaus jawab selepas ni. Kita rehat sebentar. Dan program ini sekali lagi merupakan tajaan daripada MKM Ticketing Travel and Tours. Kita jumpa selepas ni.